Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, kita berhenti di muka surat 367. Pada hari ini kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Di muka surat 367, Al-Imam Said Sabiq rahimahumullah di dalam meneruskan perbincangan di dalam kitab Fiqh Sunnah bab zakat ini, beliau menjelaskan siapakah yang bertanggungjawab membahagikan zakat. Jadi sekiranya di dalam sebuah negara ada majlis, badan atau pertubuhan, persatuan yang mengagihkan zakat, memungut zakat dan sebagainya, boleh tak diadakan badan-badan sedemikian, dan sekiranya badan-badan itu wujud, maka boleh tak mereka memungut zakat dan sewajarnya ke tidak untuk kita memberikan zakat kepada mereka. Penulis mengatakan Rasulullah SAW pernah dan biasanya mengutus petugas-petugasnya untuk mengumpulkan zakat dan membahagikan kepada orang-orang yang berhak. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar radhiyallahu anhuma berbuat demikian tanpa membezakan antara harta zahir ataupun harta batin. Jadi kalau kita lihat Rasulullah SAW penulis mengatakan mengutus mereka-mereka untuk mengumpulkan zakat. Begitu juga Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Disebutkan di sini harta zahir dan harta batin. Zakat yang harta zahir atau harta batin. Apa yang dimaksudkan dengan harta zahir dan harta batin di dalam kitab kita ini? Maksudnya harta zahir itu harta yang boleh dapat dilihat. Sebagai contoh, biji-bijiran, tumbuh-tumbuhan, zahirnya ada. Tetapi harta batin itu, penulis mengatakan dalam kitab kita ini sebutkan perbezaannya itu, harta batin itu adalah ibarat sebagai contoh zakat harta. Jadi kalau kita renungkan di bawah situ, footnote-nya nombor 2, adapun yang dimaksudkan dengan harta zahir adalah merangkumi tanaman, buah-buahan dan binatang ternakan. Binatang ternakan boleh kita kira berapa sebagainya. Manakala harta batin adalah merangkumi barang-barang dagangan, emas, perak, di mana dia punya nilainya, dia punya worth, berapa nilai harta tersebut. Contoh ya, kalau kita lihat dari segi harta batin yang dalam kitab kita maksudkan adalah zakat harta, zakat emas, emas perak dan sebagainya. Baik. Ada sebagian kitab tidak menjelaskan, tidak membezakan antara harta zahir atau batin, maksudnya harta itu tetap harta yang wajib dizakatkan. Penulis menambah, di zaman pemerintahan Uthman, dia juga melakukan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, berhubung pengutipan dan pengagihan zakat dalam beberapa waktu yang tidak lama. Namun setelah melihat melimpahnya harta batin, melimpahnya harta emas, perak dan sebagainya, dan usaha menghimpun untuk mendatangkan kesulitan kepada umat sekaligus menimbulkan perasaan tidak selesa di kalangan pemilik harta yang mempunyai harta emas dan perak tadi, maka Sayyidina Uthman menyerahkan pengurusan zakat dan pembayaran zakat kepada kesedaran para pemilik harta itu sendiri. Jadi kemudian semakin ramai para sahabat yang mempunyai harta dan sebagainya, maka Sayyidina Uthman menjelaskan semua membayar zakat dengan kebijaksanaan masing-masing. Berbeza dengan suatu masa dahulu di mana diutus para pengurus zakat untuk mengambil zakatnya tadi. Berdasarkan hadis Nabi SAW, tu'khadu min agniyaihim, diambil daripada orang-orang kaya mereka, wa turaddu ala fuqaraihim, dan diagihkan kepada fakir miskin di antara mereka. Baik. Para fuqaha sepakat bahawasanya pemilik harta semestinya bertanggungjawab secara langsung untuk mengagihkan zakat jika dia merupakan hasil daripada harta batin. Maksudnya kalau harta itu harta milik dia, harta batin yang disebutkan tadi, zakat berdasarkan harta emas, perak yang dia miliki, perniagaan yang dia miliki, tak ada orang tahu. Berbeza dengan penuaian. Kalau kita lihat, kalau di suatu tempat itu, kalau dalam sebuah negara, setiap kali dituai, kemudian ada pemerintah akan melihat kualiti dan sebagainya. Jadi kat situ kemudian ditakskan. Tetapi kalau harta batin, tak ada orang tahu harta kita berapa banyak.
Maksudnya menjadi tanggungjawab peribadi kita untuk kita mengagihkan sendiri. Itu yang para fuqaha telah bersepakat menjadi kewajipan kita. Tak ada orang tahu, tak ada orang knock the door, tak ada orang ketuk pintu ambil harta kita, tetapi menjadi satu kewajipan untuk kita menunaikan zakat harta kita. Hal ini berdasarkan perkataan Sya'ib bin Yazid di mana beliau mengatakan, Sami'tu Uthman bin Affan yakhtubu ala minbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau pernah mendengar Sayyidina Uthman berkhutbah di atas mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Sayyidina Uthman menjelaskan, hadza syahru zakatikum. Sekarang ini adalah bulan untuk kalian menunaikan zakat. Faman kana minkum alaihi dainun falyaqdi dainahu hatta yakhlusa amwaluku wa tuaddu minha zakat. Barang siapa di antara kalian yang masih terhutang, yakni belum tunaikan zakat, hendaklah kalian segera melaksanakannya hingga harta kamu bersih daripada piutang-piutang. Setelah itu hendaklah kalian mengeluarkan zakat daripadanya. Barang siapa ada hutang-hutang, clearkan hutang-hutang dulu. Balance, tunaikan zakat. Jangan nanti kita masih berhutang, kemudian nak tunaikan zakat, kita beri alasan, saya pun ada hutang ni, macam mana? Tunaikan hutang-hutang kalau ada. Imam Nawawi rahimahumullah menjelaskan, tidak terdapat perselisihan pendapat di dalam masalah ini. Malahan para sahabat kami pun telah menyatakan ijma' kaum muslimin. Maksudnya apa? Imam Nawawi menjelaskan tak ada khilaf. Khilafnya apa? Tak ada khilaf bahawasanya zakat itu menjadi tanggungjawab setiap insan yang berkewajipan menunaikannya. Ya, walaupun tak ada siapa yang mengetahui, tepuk dada tanya iman. Menjadi kewajipan peribadi kita lah setiap mukallaf. Jika pemilik harta bertanggungjawab untuk membagikan zakat daripada hasil harta batin, harta emas, perak, perniagaan, wangnya dan sebagainya, apakah ini yang lebih diutamakan? Atau sebaiknya mereka menyerahkan kepada ketua negara untuk kemudian membagikan? Baik, persoalan. Kalau sekiranya kita ada harta, mana yang lebih afdal? Kita agihkan sendiri atau kita serahkan kepada badan-badan untuk mengagihkannya? Perkara ini pernah kita sebutkan, tapi penulis menjelaskan secara rasmi perbincangan kita dalam bab ini. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan untuk diagihkan kepada badan, pemerintah, persatuan atau sebagainya. Ada yang membezakan sama ada wujud ke tidak negara Islam. Seseorang itu tinggal dalam negara Islam ke tidak? Ada yang mengatakan wujud ke tidak badan yang amanah, yang menyempurnakan zakat tersebut dengan amanah dan melaksanakan. Ini contohlah, ada perbezaan pendapat di dalam masalah-masalah itu. Penulis mengatakan, menurut pendapat yang terkuat dalam mazhab Syafi'i bahawasanya diperbolehkan untuk diserahkan kepada ketua negara jika seseorang pemimpin yang adil adalah lebih diutamakan. Jika dia seorang pemimpin yang adil. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i katakan, kalau kita ada pemimpin yang adil, katakan di zaman Sayyidina Abu Bakar, di zaman Sayyidina Uthman, di zaman Sayyidina Umar, ada pemimpin yang adil, yang mengagihkan, yang boleh buat, yang tahu menunaikan hak-hak mereka punya hak, maka serahkan kepada pemimpin yang adil tadi, lagi bagus. Biar untuk mentadbir negara Islam tadi dapat menyempurnakan dengan sebaik-baiknya. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada yang mensyaratkan wujudnya pemimpin yang adil. Menurut mazhab Hambali, sebaiknya dibagikan secara terus oleh pemiliknya sendiri. Seperti mana yang telah pernah kita bahaskan dan bincangkan, ada sebagian ulama menjelaskan sebaiknya ditunaikan terus, diagihkan terus. Namun jika diserahkan kepada ketua negara, yang demikian itu juga dibolehkan. Bukan kata tak boleh. Sebab sebagian orang sangkakan, ada sebagian jemaah di dalam negara kita jugalah, sangkakan zakat mesti diberikan kepada badan-badan tertentu. Kalau tak diberikan pada badan tertentu, tak sah. Ada sebagian orang memikirkan demikian. Ada pula sebagian orang memikirkan zakat mesti diagihkan sendiri. Tak diagihkan sendiri, tak sah. Apun salah. Kedua-duanya tak tepatlah. Kita lihat kepada keadaan bagaimana dalam situasi konteks tertentu.
Jika zakat merupakan, baik. Namun, jadi menurut mazhab Hambali, sebaiknya dibagikan secara terus oleh pemiliknya sendiri. Namun jika diserahkan kepada ketua negara, maka demikian juga dibolehkan. Jika zakat merupakan hasil daripada kutipan harta zahir, yakni binatang ternakan, buah-buahan, tanam-tanaman, maka menurut Imam Malik dan mazhab Hanafi pula, kepala negara dan wakilnya lebih berhak mengutip sekaligus mengagihkan zakat tersebut. Jadi kalau ianya merupakan hasil pertanian dan sebagainya, kalau ketua negara tu memang ada jabatan, kementerian, maka setiap ada penuaian diambil, jadi lebih mudah untuk diagihkan merata. Pendapat mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Hambali berkaitan harta zahir tadi, yakni binatang ternakan, buah-buahan dan sebagainya, tanam-tanaman, adalah sama dengan pendapat mereka dalam soal harta batin. Jadi maksudnya tak ada perbezaan dalam pegangan mazhab Syafi'i dalam masalah ini, bergantung kepada wujudnya pemimpin yang adil. Tanpa pemimpin yang adil dibimbangkan seperti mana berlaku di sebahagian negara, duit disalurkan, kadang-kala penerima tak dapat menerimanya. Rakyat susah semakin susah, ketua-ketua semakin kaya dan disorokkan harta. Makan harta rakyat jelata. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi contohlah, bergantung kepada keadaan. Baik. Buka surat 369. Pemilik harta dianggap telah menunaikan kewajipan apabila zakat hartanya diserahkan kepada imam. Persoalan, Ustaz, saya daripada dulu saya tunaikan zakat. Saya berikan kepada persatuan ini, persatuan itu, masjid ini, masjid itu. Tapi saya tak tahulah sejauh mana zakat saya itu betul-betul diagihkan. Jadi di sini para jemaah yang dirahmati Allah, ulama berpendapat bahawasanya memberi pandangan, kalau sekiranya seseorang itu dah tunaikan zakat, diberikan kepada seorang imam, seorang amil yang berhak menerima zakat tadi, yang mengumpulkan zakat, dia telah melakukannya, zakat tadi. Baik. Kaum muslimin dibolehkan menyerahkan zakat kepada seseorang ketua negara yang beragama Islam, sama ada dia pemimpin adil ataupun tidak. Kita kena fahamlah, bukan semua orang jemaah kita bijak pandai. Kita dah belajar, kita tahu. Dah belajar alhamdulillah, dah tahu dah 8 asnaf, masya-Allah. Tetapi kita kena faham, masyarakat kita bukan semua pandai. Semua kadang-kadang tak tahu. Maksudnya bukan semualah, maksudnya sebahagian daripada masyarakat tak tahu agihkan. Aku tahu, kau suruh bayar, aku bayar. Tutup mata. Tiba masanya zakat fitrah berapa, bayar. Zakat harta berapa, bayar. Jadi no question ask. Ikhlas. Jadi wujudnya golongan sedemikian. Jadi dia tak kira pemimpin adil ke tak adil, kita tengok zahir sajalah. Dia pakai songkot tak, kan Pak Haji nak bohong. Contohlah. Dengan baik, tidak sama ada pemimpin yang adil ataupun tidak. Dengan menyerahkan kepadanya pemimpin tadi, amil tadi, imam tadi, berarti pemilik harta sudah dianggap telah menunaikan kewajipan zakat. Tetapi jika kepala negara tidak membagikan zakat pada jalur yang semestinya kepada asnaf-asnaf yang telah ditetapkan, maka sebaliknya pemilik harta membagikannya secara terus kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, melainkan jika pemimpin negara atau pegawai-pegawainya menurut untuk membagi-baginya. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, kita kena lihat. Kita kata tadi kalau kita dah berikan kepada seseorang, dah tertunai zakat kita. Kita kena lihat siapa seseorang ini yang kita berikan. Kalau kita sekiranya kita berikan kepada sesebuah badan, persatuan yang mengkolek zakat, menguruskan zakat, dan mereka ada amil-amilnya, kita berikan kepada amil tadi, telah sempurna tanggungjawab kita. Alhamdulillah. Akan tetapi ada perbezaan kalau sekiranya kita berada di rumah, kita panggil seseorang dispatch, courier service. Kau tolong agihkan zakat ini. Dispatch dan courier service ni pun pergilah kat Bradle ke, kat Darul Arkam ke, kat Jamia ke, Petapis ke. Dalam perjalanan, dia tak jadi pergi.
Atau tercecer duit dia. Hilang duit dia. Atau dia lupa. Adakah dia telah tunaikan zakat? Dalam senario kedua belum. Kerana senario kedua dia cuma serahkan wakil dia untuk serahkan kepada amil zakat. Tapi belum ada penyerahan. Belum ada pembayaran. Yang dia hantar tu dispatch. Dia punya grab saja. Belum sampai lagi kepada tempatnya. Jadi kita kena faham mana yang dikatakan telah tertunai. Namun walaupun kita katakan kalau kita serahkan kepada pada imam ataupun pada amil atau sebagainya telah tertunai, akan kita bincangkan nanti, lebih afdal adalah kalau dapat kita berikan kepada seseorang yang bertakwa antara kalangan orang-orang yang menerima zakat tadi. Akan kita bincangkan nanti. Baik, dalam masalah apabila seseorang itu kita katakan mengagihkan, memberikan kepada badan, kepada amil, kepada imam, kepada pemerintah yang dikatakan tadi telah tertunai, dari Anas katanya, ada seseorang lagi daripada Bani Tamim datang berjumpa dengan Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, idza addaitu zakata ila rasulik faqad bari'tu minha ila Allah wa rasulihi. Dia bertanya, ya wahai Rasulullah, sekiranya aku serahkan zakat aku kepada petugasmu, ya, dan dengan demikian, adakah kewajipan aku kepada Allah dan Rasul telah tertunai, telah bebas? Adakah aku dah sempurnakan kewajipan aku? Dah terangkat? Rasulullah SAW menjawab, "Na'am, idza addaitaha ila rasuli faqad barita minha, falaka ajruha wa ithmuha ala man baddalaha." Rasulullah mengatakan, ya. Apabila anda telah serahkan zakat anda itu kepada petugasku atau kepada wakilku, nescaya anda sudah bebas daripada tanggungjawab, daripada tuntutan, daripada kewajipan menunaikan zakat. Anda memperoleh pahala, dan sementara dosa kalau ada, kalau tak ditunaikan dengan sempurna, ditimpakan ke atas orang yang menyeleweng. Dia menyeleweng duit zakat, dia akan ditimpa dosa. Aku dah tunaikan, aku tak faham, aku serahkan kepada ketua, dia dapat pahala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah SAW juga bersabda, "Innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha." Kalian nanti satu hari akan dapat lihat, setelah aku wafat nanti akan muncul golongan orang-orang yang qalu ya Rasulullah fama ta'muruna. Golongan orang-orang yang mementingkan diri sendiri, dan akan muncul pula perkara-perkara yang kamu tidak pasti, yang mana kamu pasti akan mengingkarinya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau berlaku perkara sedemikian, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Baginda menjelaskan, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladzi lakum. Pada ketika itu, tunaikan apa yang menjadi kewajipan ke atas kamu dan mintalah daripada Allah apa yang hak kamu. Itu antara lain maksudnya. Maksudnya Rasulullah SAW mengkhabarkan, satu hari nanti selepas kewafatan baginda SAW akan ada golongan orang-orang yang menganiaya, yang tak tunaikan hak. Rakyat jelata susah, ketua-ketua senang. Rakyat jelata kelaparan, kesusahan. Pemimpin-pemimpin mewah. Rasulullah mengatakan, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau berlaku perkara sedemikian, apa yang kami nak lakukan? Tetap tunaikan kewajipan kalian. Tunaikan kewajipan kalian yang diwajibkan ke atas diri kalian. Tapi hak kita macam mana pula? Kita kena tunaikan hak kita macam hak kalian, mintalah daripada Allah. Kerana
nak minta daripada orang-orang yang bertanggungjawab, mereka tidak amanah, menyeleweng dan sebagainya, tak amanah. Minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Taala memberikan daripada jalan-jalan yang tidak terfikir oleh diri kita sendiri. Jadi akan wujud golongan sedemikian yang Rasulullah SAW telah khabarkan. Dah wujud ke belum? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dari Wa'il bin Hajar katanya, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika seseorang lelaki bertanya kepadanya, bagaimanakah pendapatmu seandainya pemimpin-pemimpin yang memerintah kami enggan memberikan hak kami, sebaliknya menuntut hak mereka kepada kami. Hak kita dia tak tunaikan, tak habis-habis hak mereka saja dia minta. Kena bayar itu, kena bayar ini, kena bayar ini, kena bayar berbagai-bagai. Tapi kita minta tak dapat. Hidup makin susah. Contoh, Rasulullah SAW menjelaskan, Isma'u wa ati'u fa innama alaihim ma humilu wa alaikum ma humiltum. Rasulullah SAW menjelaskan, berlaku perkara sedemikian, nampak pemimpin-pemimpin sedemikian, isma'u, dengarkanlah dan patuhilah mereka dalam perkara-perkara bukan kemaksiatan. Sebab mereka akan bertanggungjawab ke atas bebanan yang mereka pikul. Manakala kamu pula akan bertanggungjawab ke atas bebanan yang kamu pikul. Kalau hari ini nampak di sesebuah tempat, kita bukan cakap negara kita atau sebagainya lah, akan wujud pemimpin-pemimpin yang tidak amanah, ketua-ketua negara yang tidak menjalankan tanggungjawab, dengar dan taat pada mereka atas perkara-perkara bukan kemaksiatan. Ketahuilah apa yang mereka buat, mereka pikul. Apa yang kamu buat, kamu pikul. Dosa mereka, mereka tanggung. Dosa kamu, kamu tanggung. Bukan kata alang-alang mereka pun dah tak bertanggungjawab, kita pun tak perlu bertanggungjawab lah. Alang-alang mereka tak solat, kita pun tak solat. Alang-alang mereka tak puasa, kita pun tak puasa. Gitu? Tak. Ada di antara sebahagian tempat, ada di antara pemimpin, ada di antara ketua negara, ada di antara ketua daerah, ada di antara mereka-mereka yang memikul amanah, yang nak mengampu, yang nak menipu, yang tak bertanggungjawab terhadap rakyat jelatanya, mereka bakal dipertanggungjawabkan dari hadapan Allah Subhanahu Wa Taala mengenai tanggungjawab yang mereka pikul. Mudah tak nak memikul tanggungjawab tersebut? Mudah tak ke akhirat kelak nak kena tanya? Tak mudah. Tetapi kalian bertanggungjawab terhadap tanggungjawab dan perkara-perkara yang diwajibkan ke atas diri kalian. Sama juga lah. Sama juga kat Tosa kata negara yang besar, sama juga kat dalam rumah tangga kita. Kadang-kadang ada sebagian isteri mengadu, Ustaz, suami saya dia tak solat, suami saya dia tak penyayang, suami saya dia tak itu, dia tak ini. Alang-alang dia tak penyayang, aku pun tak nak melayani dia. Aku pun nak garang dengan dia. Contohlah, apa yang dia buat dosa, dia bertanggungjawab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita buat dosa, kita pula bertanggungjawab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Buat sesuatu kerana Allah, cari keredaan Allah. Kadang-kadang kalau kita fikirkan nak tengok muka dia, sebelah mata tak boleh pandang. Ini bahasa Melayu katalah. Bahasa Melayu kata, satu kali awak tak nak, 10 kali aku tak heran. Ini bahasa Melayu kasar betul. Tetapi dalam Islam, awak tak buat itu, awak tanggung dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanggungjawab saya laksanakan. Tetapi di zaman sekarang ini hidup dalam keadaan penuh
zaman fitnah, saya berwasiat bukan hanya kepada kaum muslimat lah. Saya berwasiat kepada kaum muslimin juga. Kalau ada yang dengar, kaum bapa, para suami kena bertanggungjawab. Ya, kadang-kadang kita tidak boleh ambil take for granted. Oh, syurga perempuan di syurga isteri bawah telapak kaki suami. Suami pun bersifat tidak amanah, bersifat ego melampau, tak wajar. Dosa tu. Ya. Jadi tak boleh ambil sebarangan. Tak boleh take for granted. Bukan hanya demikian. Syurga isteri di bawah tapak kaki suami. Tapi suami bagaimana? Ya. Jangan pula awak cakap macam itu. Astaghfirullahalazim. Ini amanah untuk mereka, golongan-golongan suami supaya bertakwa kepada Allah. Tak boleh ambil ingat isteri saja bertanggungjawab, suami juga bertanggungjawab. Sebab itu dalam hidup suami isteri kena mawaddah wa sakinah wa mawaddah. Mawaddah wa sakinah semua. Kena ada tolak ansur. Tak boleh kalau kehidupan rumah tangga tu very calculative, ini awak punya tugas, ini saya punya tugas, ini gitu, oh susah. Itu jangan kahwin lagi bagus. Ya. Sekali-sekala suami tolong isteri, isteri tolong suami. Sekali-sekala isteri ambilkan suami makan. Tak salah juga sekali-sekala suami pun hidangkan untuk isteri makan. Sayang. Betul kan? Contohlah. Isteri pula tak boleh gunakan hadis. Saya dengar ustaz tu cakap, oh Nabi SAW sapu rumah, masak, Nabi jahit baju sendiri. Kita kena tengok konteks juga. Kalau suami pagi nak kena bangun pagi, nak kena masak, nak kena sapu rumah, nak kena pergi pasar, siapa nak pergi kerja? Jadi kita kena tolak ansur. Itu yang menunjukkan kehidupan yang tolak ansur. Apa juga kita lakukan kerana Allah dapat pahala. Suami tak boleh take advantage, isteri pun tak boleh take advantage. Semua laksanakan tugas masing-masing, setiap satu bakal dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam kita bincangkan bab ini, rakyat bakal dipertanggungjawabkan, pemerintah lagi-lagilah dipertanggungjawabkan kerana mereka memikul amanah. Kadang-kadang sebahagian perkara kita tak tahu, kenapalah pemimpin Islam ni dulu baik, sekarang dah jadi pemimpin, dah dapat pangkat, tak sama macam dulu. Ya. Wujudlah golongan-golongan sedemikian. Saya bukan cakap kat Singapura. Kat mana-mana pun wujud orang sedemikian. Kalau dah diberi jawatan, dah diberi pangkat, harta, mengkaburkan mata. Semoga Allah SWT memelihara kita daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah SWT. Dan semoga Allah Ta'ala memelihara diri kita, ahli keluarga kita, pemimpin-pemimpin kita, dan pemimpin-pemimpin negara jiran kita juga, supaya kita hidup aman damai, semua terjaga masalah dan sebagainya. Baik. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, isma'u wa ati'u, dengar dan taat kepada mereka. Kerana apa? Fa innama 'alaihim ma hummilu, bagi mereka apa yang mereka dipertanggungjawabkan, wa 'alaikum ma hummiltum, dan bagi kalian apa yang kalian dipertanggungjawabkan. Ya. Imam Syaukani berkata, hadis-hadis ini dijadikan sebagai landasan oleh majoriti ulama untuk membolehkan penyerahan zakat kepada pemimpin yang zalim, dan tindakan tersebut dianggap sudah memadai untuk melepaskan tanggungjawab itu kalau seseorang itu tinggal di dalam sebuah negara yang ada pemimpin Islam tapi agak zalim, dan dia pun tak tahu nak uruskan sendiri macam mana, serahkan sudah. Dia tak tahu, memang tak tahu. Kadang-kadang orang tak ada berilmu, berbeza orang yang menuntut ilmu. Alhamdulillah. Baik, ini berkaitan dengan imam atau pemimpin negara kaum muslimin yang berada di negara Islam. Adapun menyerahkan zakat kepada kepala pemerintahan masa kini, maka Syekh Rashid Redha mempunyai pendapat beliau. Yang kita katakan berikan kepada pemimpin yang agak zalim sekalipun, ini berkaitan kalau pemimpin dalam negara kaum muslimin, dalam negara Islam. Negara Islam kita kena jaga maslahat negara tersebut, rakyat jelatanya. Akan tetapi sekiranya dalam negara yang bukan Islam,
yang pemimpinnya pun pemimpin yang bukan Islam. Kalau seseorang itu hidup dalam negara yang bukan Islam, pemimpin dia pun pemimpin yang bukan Islam, zalim pula tu. Macam mana? Dalam bab ini Syekh Rashid Redha menjelaskan. Beliau mengatakan, sayangnya sebahagian besar umat Islam pada masa kini tidak mempunyai pemerintahan yang melandaskan Islam dan yang menegakkan Islam menerusi dakwah, pembelaan, jihad yang diwajibkan secara fardu ain atau fardu kifayah, dan kita tahu bab jihad tu luaslah. Menjalankan hukum ahkamnya dan mengutip zakat fardu sebagaimana ditetapkan oleh Allah dan kemudian membahagikannya kepada asnaf-asnaf yang telah ditentukan. Ramai pemimpin yang tidak menjalankan tanggungjawab tersebut, beliau mengatakan. Malahan, kebanyakan negara Islam pun tunduk di bawah kuasa negara-negara barat dan sebahagian lagi pula di bawah naungan pemerintahan murtad atau bahkan pemerintahan yang menganut fahaman etisme, yakni yang tidak percayakan Tuhan. Sesetengah negara ada juga yang tunduk kepada kuasa barat. Terdapat pemimpin-pemimpin Muslim secara geografik sahaja. Mereka dijadikan sebagai boneka barat untuk menindas rakyat atas nama Islam. Termasuklah usaha untuk menghancurkan agama Islam itu sendiri. Adakah yang nak hancurkan negara Islam, nak hancurkan agama Islam oleh pemimpin Islam itu sendiri? Ada. Kadang-kadang kerana pangkat, kerana harta, kerana kedudukan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan kekuasaan dan harta benda yang diperuntukkan, mereka berbuat sesuka hati, mempersendakan tindakan yang bersifat keagamaan. Seperti hasil kutipan zakat, wakaf dan sebagainya. Zakat tidak boleh diserahkan kepada jenis pemerintahan seumpama ini. Jadi Syekh Rashid Redha katakan wujudnya golongan sedemikian, macam-macam kriteria, macam-macam karakteristik. Kalau dah macam gitu halnya pemimpin, beliau Syekh Rashid Redha katakan zakat tak boleh diserahkan kepada pemimpin sebegini. Walau apa pun jua gelaran yang digunakan oleh pemimpin tersebut dan apa jua sekalipun agama rasmi. Manakala pemerintahan, baik, dikatakan dalam hal itu kalau dalam keadaan pemimpin yang menindas rakyatnya, menjadi boneka yang tidak memperjuangkan Islam, tidak mengambil masalah agama, maka zakat tak boleh diberikan kepadanya. Manakala pemerintahan Islam yang lain di mana para pemimpin dan ketua-ketua jabatan dikuasai oleh mereka yang beragama Islam dan tidak ada campur tangan kuasa asing dalam perbendaharaan negara, maka semestinya, maka sebagaimana yang dikatakan oleh para fuqaha, zakat dari harta zahir mesti diserahkan kepada mereka. Demikian juga zakat dari segi harta batin seperti emas dan perak, apabila mereka menuntutnya, mereka walaupun mereka kadang-kadang bersikap zalim terhadap sebahagian keputusan yang mereka ambil. Jadi kalau kita katakan, kalau sekiranya di sana ada negara yang mereka tidak mentaat, bukan maksudnya tidak ikut telunjuk ketua-ketua yang zalim, mereka bebas melaksanakan zakat berdasarkan asnaf-asnaf yang telah ditetapkan oleh agama. Kalau demikian halnya, kita boleh serahkan kepada badan-badan tersebut agar diselaraskan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita dapat fahamlah ya bagaimana pendapat-pendapat ulama. Ringkaskan cerita, sekiranya, ringkasan perbincangan kita ini, sekiranya seseorang itu tinggal di suatu tempat, dia dah serahkan zakatnya kepada pemerintah atau ketua negara, imam dan sebagainya, zakatnya telah sempurna, walhamdulillah. Dan walau bagaimanapun, lebih afdal kalau dia dapat agihkan zakatnya itu sendiri, kalau dia itu adalah zakat harta, emas, perak, perniagaan dan sebagainya. Baik. Kalau sekiranya dalam sebuah negara yang ada pemerintahan yang zalim, nescaya tak wajar diberikan kepada pemerintah tersebut. Dan saya kena tekankanlah,
Kita tak cakap ni specifically negara-negara tertentu. Ni kita cakap secara umum. Saya bukan cakap Ustaz Azmi cakap jangan bayar zakat kepada tak. Saya tak cakap jangan bayar zakat kepada MUIS, jangan bayar zakat kepada Pertapis, jangan bayar zakat kepada Pergas. Tak ada mention any specific body atau organisation. Jangan nanti besok kena soal pula, Ustaz Azmi ajar. Tak adalah. Ini kita belajar fake. Nanti belajar secara objektif. Nak tahu hukum, kemudian kita gunakan penilaian dan kita pun tahu wujudnya golongan-golongan sedemikian. Kalau kita satu hari jadi pemerintah, kalau kita jadi ketua persatuan ke, ketua pertubuhan ke, kita jadi menteri ke, kita jadi ketua-ketua masyarakat, jadilah ketua masyarakat yang amanah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Perkara seterusnya, muka surat 371. Disunatkan memberikan zakat kepada orang-orang yang soleh. Walaupun kita mengatakan ada asnaf zakat tertentu, walaupun kita telah bincangkan perkara-perkara yang disebutkan, namun secara umum, kalau ada seseorang miskin dengan seseorang miskin yang soleh, lebih afdal kita dapat membantu miskin yang soleh. Bukan kata kita jangan bantu miskin yang tak soleh. Moga-moga dengan bantuan kita dia menjadi soleh. Tetapi maksudnya kalau kita mengetahui golongan seseorang yang menuntut ilmu, seseorang yang ada belajar di Universiti Azhar, di Universiti Kuwait, di universiti mana-mana sekalipun lah, di Madinah, di Riyadh, di mana jua menuntut ilmu untuk menjadi seorang yang soleh. Alhamdulillah kita dapat bantu mereka. Di muka surat 371 Al-Imam Syekh Sabiq rahimahumullah meneruskan perbincangan. Zakat boleh diberikan kepada Muslim jika termasuk golongan yang berhak menerima bahagian zakat, sama ada soleh ataupun fasik. Jadi secara umum, ini sentence umum. Zakat yang kita lakukan, kita tunaikan, kalau dia tu orang Islam, tak kira lah dia fasik ke, dia soleh, sah. Sebab apa? Kadang-kala lah ya, kita nak beri zakat, dah beri zakat, lepas tu dapat tu, alamak, orang ni tak puasa pula. Contoh berlaku kan, dah kasih sedekah, dah kasih zakat fitrah, terus dia ingat dia tu orang miskin, susah, kesian kita, duit air lampu nak kena putus, kasihlah dia duit, dapat duit, dia pergi bazar beli kapet. Ya Allah. Habis hutang dia masih ada. Macam kadang-kadang macam tak puas lah. Jangan. Dah tunaikan, zakat anda diberikan kepada salah satu asnaf, sah, alhamdulillah. Serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kaedah umum. Tak kira dapat tu yang soleh ataupun yang tak berapa soleh. Bahkan yang fasik. Apa tu masuk fasik? Fasik yang kerap buat dosa. Dosa-dosa kecil. Ya. Baik. Mana dia tadi? Okey, baik. Penulis mengatakan di bawah tadi. Zakat boleh diberikan kepada muslimin kepada kaum muslimin yang termasuk 8 asnaf tadi jika termasuk golongan yang berhak menerima zakat, sama ada soleh ataupun fasik. Fasik di bawah penulis mengatakan adalah seorang yang melakukan dosa besar atau seseorang yang berterusan melakukan dosa kecil. Kalau kita tengok betul-betul definisi para fuqaha, memang kita pun ada sedikit kefasikan. Fasik tu adalah orang yang sekali-sekala buat dosa besar. Sering kali buat dosa kecil. Dosa kecil konsisten. Kita kalau dosa kecil konsisten, ada peluang untuk dapat title fasik. Dosa kecil, selalu hari-hari dia buat dosa kecil. Tengok itu, tengok ini, buat itu, buat ini, mengumpat sana, mengumpat sini, cerita sana, cerita sini. Fasik lah tu. Jadi kita jangan terlalu sibuk nak tuduh orang fasik. Sekali-sekala bersihkan cermin di rumah.
sering-sering kali tengok cermin di rumah. Bukan untuk cek kecantikan kita, tapi cek sejauh mana kefasikan aku hari ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik, perbincangan bab zakat, continue. Jadi seorang yang bayar zakat tu, kalau dia dah berikan zakat, tak kira kepada seorang yang soleh atau fasik, selagi mana dia orang Islam, sah. Apa tak marah? Tak ada duit, dah kasih duit, sekali dia beli rokok pula. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalau macam gitu, tak nak kasih. Ataupun kadang-kadang kita kasih, ini saya beri duit ni, saya amanahkan jangan beli rokok. Boleh amanah gitu? Amanahkan jangan beli rokok ya bang? Okey, baik, Alhamdulillah. Tu dia beli drugs pula. Awak amanah jangan beli rokok, tak cakap jangan beli drugs. Ya Allah. Sebab tu kadang-kadang memandangkan sebahagian golongan, wujudnya sebahagian golongan sedemikian, apa masalah awak? Masalah saya air lampu dan nak kena potong. Bawa datang bil, terus pergi AXS machine, picit, bayar. Dah, settle. Saya dah bayar zakat. Boleh. Lebih bagus. Jadi kadang-kadang tak ada makan. Pergi supermarket, beli beras, beli apa, bawa. Nah ni beras. Contoh. Sebab apa kadang-kadang sebahagian masyarakat itu mereka tidak bijak dalam masalah finance management. Baik. Jadi secara umum zakat yang ditunaikan sah. Namun apabila dikenal pasti bahawasanya zakat akan digunakan untuk melakukan perkara-perkara yang haram oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak boleh diberikan kepadanya demi untuk menutup pintu kejahatan. Jika kepribadiannya tidak diketahui atau dikenal pasti bahawa dia akan dimanfaatkan, maka dibolehkan berikan zakat kepadanya. Seperti mana telah kita bincangkan tadi lah. Kita tak tahu, kita berikan, sah. Kita tak tahu, kita berikan, kita tak berdosa. Tapi kalau dah tahu orang ini orang yang akan menyalahgunakan duit zakat kita, jangan berikan duit, kita berikan apa yang diperlukan. Sepatutnya pemberi zakat dan sebaiknya orang yang memberi zakat itu mengutamakan orang yang soleh, mengutamakan penuntut ilmu dan mengutamakan orang-orang yang suka berbuat kebajikan. Ini kalau dapat kita utamakan golongan-golongan sedemikian. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi SAW bersabda, Mathalul mu'min wa mathalul iman kamathalil faras fil akhiyatihi. Yajul thumma yarji'u ila akhiyatihi. Wa innal mu'min yashu thumma yarji' ila iman. Wa ati'u ta'amakum atqiyah. Wa ulu ma'rufakum al-mu'minin. Perumpamaan orang mukmin dengan keimanan adalah seperti kuda dengan pautannya. Ia berkeliling tetapi nantinya akan kembali semula kepada pautannya. Seorang mukmin kadang-kadang lupa. Namun tetap kembali dia kepada keimanan. Oleh itu berikanlah makananmu kepada orang-orang yang bertakwa dan utamakanlah orang-orang mukmin yang gemar berbuat kebajikan di antara kalian. Antara maksud di sini kalau kita lihat, beza orang-orang yang beriman, orang yang ada ilmu, kadang-kala, ialah kita ni kan fasik, buat dosa. Dosa-dosa kecil kadang-kala melakukan. Kadang-kala kita belajar, solat, puasa, datang masjid. Kadang-kala iman tengah lemah, buat maksiat. Pernah buat maksiat tak? Pernah. Pernah buat maksiat. Tetapi kerana berkat barakahnya iman, ilmu yang ada, yang Allah Ta'ala kurniakan, barakahnya solat kita, puasa kita, seseorang tu dah buat maksiat kadang-kala, Astaghfirullahaladzim, menyesal. Nak buat maksiat, rasa bersalah. Kadang-kala terbuat maksiat, lepas tu menyesal. Malam, solat balik. Minta ampun pada Allah. Kerana apa?
ada keimanan. Orang yang tak ada keimanan, lemah ataupun dah agak jauh, buat maksiat, tak ada rasa bersalah. Dah tak rasa bersalah, langsung dah tak rasa bersalah. Dah rasa satu perkara biasa. Jadi itu yang kita bimbangkan. Jadi kalau kita berikan kepada orang yang soleh, makanan kita ke, zakat kita pun, kalau dia terbuat silap pun, tapi dia tetap istighfar. Astaghfirullahalazim. Ini contoh. Jadi kita nak lihat iman kita, cek iman kita, kena cek jugalah. Kadang-kadang kita buat silap, macam mana selepas kita buat silap? Kita rasa berdosa tak? Rasa bersalah tak? Rasa bersalah terus, malam tu kena ekstrakan ibadah, istighfar pada Allah. Tadi siang, waktu suami nak keluar rumah, rasa bersalah betul. Pasal dah macam itu kita tertengking dia pula. Astaghfirullahalazim. Suami keluar rumah kita tengking. Ya Allah. Terus macam mana ni sekarang? Suami dah pergi kerja. Terpaksa mesej. Bang, makan nanti bang kena buat baik lah. Terus bang nanti malam saya urutkan abang pula. Lain isteri saya, pasal tadi pagi saya dah salah, saya nak minta maaf. Rasa bersalah. Kerana rasa bersalah tadi. Begitu juga suami. Suami kalau rasa bersalah dengan isteri, kadang-kadang suami yang marah isterinya macam nak rak, tak rasa bersalah, something is not right. Tak wajar. Mana sifat kelelakian, kesuamiannya tadi. Kalau dia marah, tengking isteri dia tanpa sebab, kena istighfar. Astaghfirullahalazim. Tadi isteri aku baru nak cakap sesuatu, ajak bincang. Kemudian aku dah marah dia pula. Sebagai seorang suami, bagi para suami yang dengarlah kuliah kita ni, kena renungkan. Isteri awak tu ada awak aja seorang. Ni siapa lagi dia nak cerita? Ni adalah nak cerita dengan abang. Habis abang tak nak give the attention. Siapa lagi nak cerita bang? Siapa lagi tempat luahan dia? Inilah tak ada ibu, ada kalau dah tak ada ibu bapa, abanglah tempat satu-satunya tempat dia mengadu selepas Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian abang tak kasih attention, siapa lagi dia nak mengadu? Jadi suami nak kena fikirkan. Tak wajar aku buat begitu. Astaghfirullahalazim. Ni suami. Kena ada sifat istighfar. Dan tak salah kalau suami yang buat silap, minta maaf. Saya minta maaf tadi pagi abang tak tahulah pasal wake up from the wrong side of the bed agaknya. Abang termarah, minta maaf. Jadi alhamdulillah, sifat minta maaf tadi penting. Jadi maksud di sini adalah kalau diberikan zakat kepada seseorang yang beriman, bertakwa, macam mana bagaimana sekalipun, macam kuda yang dah pergi akan tetap kembali. Iman tetap ada di dalam hati. Imam Ibn Taymiyah berkata, seseorang yang kerap meninggalkan solat, meskipun tergolong orang yang memerlukan bantuan, tidak layak diberi bantuan. Ini Ibn Taymiyah menjelaskan, kalau ada zakat, orang tak tunaikan solat, utamakan orang yang tunaikan solat. Sehinggalah orang tadi bertaubat dan beriltizam untuk mengerjakan solat. Ia memang benar kerana meninggalkan solat adalah dosa besar dan pelakunya tidak sepatutnya diberi bantuan. Sehinggalah bertaubat kepada Allah. Kerana ada pendapat yang mengatakan barang siapa yang tak solat bahkan sampai keluar daripada Islam. Sama halnya dengan orang yang suka meninggalkan solat adalah orang yang suka berbuat jahat atau yang suka perbuat sia-sia. Dan orang yang tidak berasa malu untuk melakukan kemungkaran dan kesesatan. Tak rasa malu nak buat sesat. Tak rasa malu nak buat maksiat kat luar. Tak rasa malu. Kita nak buat maksiat rasa malu tak? Malulah. Itu ada sedikit keimanan. Alhamdulillah. Takkan nanti orang nampak. Itu ada sedikit keimanan. Walaupun kadang-kadang orang kata, dengan manusia kau malu, dengan Tuhan tak malu. Dengan Tuhan dah tak malu, dengan manusia at least malulah sedikit. Jadi Imam Ibn Taymiyah mengatakan, kalau orang dah buat sia-sia, buat maksiat, sampai dah tak malu membuat kemaksiatan, mereka adalah orang-orang yang memiliki hati nurani rosak. Kemurniaan jiwanya telah simak dan sensitiviti untuk berbuat amal kebaikan sudah tiada lagi. Mereka tidak boleh diberi zakat, melainkan apabila pemberian tersebut boleh mengubah haluan tujuan mereka yang baik.
menyedarkan diri mereka, membangkitkan keinginan untuk berbuat kebaikan dan mengunggah keagamaan di dalam jiwa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Zaman sekarang seperti mana telah kita sebutkan, orang yang menyalahgunakan dadah tak boleh terima zakat. Dia terima zakat, dia beli dadah, tak boleh terima zakat. Orang yang minum arak tak boleh terima zakat. Kalau dia dapat duit zakat, dia akan beli arak. Jadi kalau kita tahu dia dapat duit zakat, dia akan beli arak. Kita tahu dapat duit zakat, dia beli dadah. Kita tahu dapat duit zakat, dia beli rokok, tak boleh terima zakat. Macam mana? Macam mana nak bayar duit air lampu? Awak isap rokok satu hari $10. Kita pernah kira kan? Satu hari $10. Kemudian apa lagi? Satu bulan 30 hari. 30 hari $300. Satu tahun $3,600. Rokok saja yang satu hari satu kotak $10. 10 tahun $36,000. 10 tahun sap rokok 36,000. Kemudian nak terima zakat pasal anak tak mampu duit sekolah. Ini contohlah ya. Jadi bagi mereka-mereka yang merokok, kuliah di Masjid Qasim hari ini menyeru, hentilah merokok. Bertaubatlah. Bertakwalah kepada Allah. Jangan membazir. Baiklah para jemaah, sampai di sini saja pengajian kita hari ini. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan sambung perbincangan kita seterusnya minggu hadapan. Orang yang berzakat dilarang membeli apa yang telah dizakatkan. Apa senarionya? Seseorang itu dah beri zakat, contohlah ya, dia zakat binatang ternakan atau buah-buahan. Dia dah kasih zakat, orang tu jual, dia beli balik. Boleh beli tak? Atau sebagainya. Kita kupaskan nanti insyaAllah. Baiklah, untuk hari ini sampai di sini saja pertemuan kita. Silakan. Baik. Dalam masalah seseorang yang berikan, yang tunaikan zakat itu, adakah dia perlu berikan agihkan kepada ke-88 asnaf atau tak diwajibkan diagihkan kepada 88 asnaf, telah kita bincangkan. Secara umum, afdal kalau dapat kita agihkan kepada 88 asnaf. Kalau harta itu banyak. Duit zakat di Singapura katakan $30 juta. Takkan nak kasih satu asnaf. Kita kasih ke-88 asnaf. Kalau ke-88 asnaf tu wujud. Kalau 88 asnaf, ada sebagian asnaf tak wujud, tak boleh buat apa-apa lah. Baik, kalau jumlahnya sedikit, duit zakat kita beberapa ratus, tak semestinya dan tak dituntut untuk kita berikan kepada ke-88 asnaf. Telah kita bincangkan. Bahkan kalau kita katakan kita berikan kepada seseorang, ada seseorang ini dia berhutang. Dia ada hutang lah, hutang rumah ke, air lampunya nak kena putus, nak kena tarik ke, contoh. Dan kita ada zakat $500. Maka boleh tak kita berikan kepada dia semua? Boleh. Kita berikan dia $500 kerana dia tu orang berhutang. Pada masa sama dia tu orang miskin. Pada masa sama dia tu fakir. 3 golongan di dalam dia. Kalau dia ada anak, kalau anak dia itu menuntut ilmu, anak sekolah, katakan anak dia madrasah atau sebagainya, fi sabilillah. Kalau seorang dia pun ada anak yang menuntut sekolah biasa, kalau mengikut fatwa MUIS, fi riqab, untuk pengajian yang bukan menuntut ilmu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 asnaf, 6 asnaf dia ada. Jadi kalau berdasarkan itu, katakan kita ada duit zakat, kita tengok keluarga ini, katakan keluarga baik, tetapi suami kena berhenti kerja,
maka duit air lampu ni nak kena bayar, nak kena putus, kemudian anak-anak sekolah, kita kasihkan zakat, okey ni untuk duit air lampu $500, hutang jelaskan, ini lagi $300 duit sekolah anak awak pertama, ini duit bayar duit duit mengaji semua, $1,000 satu keluarga. Tetapi ada beberapa asnaf diperbolehkan insya-Allah. Jadi kita kena lihat kepada bagaimana kita agihkan zakat. Dan bahkan kalau suasana-suasana tertentu boleh kita agihkan, kita tahu keluarga ni susah. Okey baik. Kita ada duit zakat untuk tahun depan nanti, setiap bulan kita belikan dia beras katakan. Setiap bulan kita belikan 4 packet of 5 kg beras, 20 kilo lah. 20 kilo. Jadi kita managekan harta mereka, dibolehkan. Tak kira mananya asnaf. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada soalan lain? Ada soalan mengenai ibadah korban. Kalau kita lihat zaman sekarang ni musim korban, boleh tak ketua keluarga niatkan untuk keluarganya untuk korban? Seekor kambing, bukan seekor lembu. Secara umum, secara umum lah ya, sebaiknya kalau seseorang itu berkemampuan, paling tidak setiap keluarga, at least ketua keluarga menyembelih seekor kambing. Paling tidak. Pada hari raya kurban. Nak buat di mana jua diperbolehkan. Ya. Jadi yang penting kalau kita berkemampuan, seekor kambing, kalau dia itu ketua keluarga, dia menyembelih, berarti dia menyembelih untuk dirinya dan juga on behalf of dia punya family. Kalau seseorang yang dah bekerja, maka anak dia pun dah bekerja, anaknya nak sembelih, terpulang. Jadi anaknya pun, saya dah bekerja, saya nak menyembelih. Kalau ada di antara adik-beradik dia ke anak-anaknya yang lain, saya pun berkemampuan, dia nak menyembelih. Jadi kalau secara umum, seekor kambing itu disembelih oleh ketua keluarga memadai. Tetapi trend sekarang ini ada yang sangat berkemampuan, ni saya sembelih untuk diri saya, yang ni saya sembelih untuk anak saya. Jadi maksudnya anaknya pun ada melakukan ibadah kurban. Itu lebih afdal maksudnya. Tetapi kalau dalam keadaan tidak berkemampuan sangat nak buat demikian, maka menyembelih seekor kambing bagi pihak keluarga diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.